Satu kajian mendapati orang Melayu menghadapi risiko lebih tinggi untuk menghidap demensia. Oleh itu, mereka digalak untuk menyertai kajian yang kini dijalankan Universiti Teknologi Nanyang untuk mengenal pasti antara punca demensia dan strategi untuk mencegahnya. Ini selain meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Melayu. Bagi membangunkan strategi untuk mengelak dan melambatkan lagi peralihan tahap keseriusan demensia, penanda-penanda biologi yang menyumbang kepada gangguan kognitif perlu dikenal pasti dahulu. Inilah yang harap dapat dicapai menerusi kajian yang dijalankan Pusat Kajian Demensia Singapura di NTU. They get a full MRI, scan MRI yang paling menyeluruh dan juga ujian darah yang mendalam tentang apakah pertukaran dalam darah. Dengan MRI dan ujian darah ini, kita dapat tahu apakah risiko mereka untuk mendapat demensia. Ini selain dapat meningkatkan kesedaran tentang penyakit itu dalam kalangan masyarakat Melayu yang menghadapi risiko lebih tinggi. There is a genetic component, right? So what we find is a particular gene called ApoE, right? And the ApoE4 gene, what we are finding is there's a difference between the Malays and the non-Malays. There is a suggestion that it may be slightly higher in the Malay community. And this, if you have the ApoE4 gene, if you have one copy, that risk increases by 5 times for you to develop dementia. Setakat ini, hanya 50 orang Melayu sudah mengambil bahagian dalam kajian ini dan diharapkan lebih banyak dapat tampil ke hadapan bagi memperkayakan data. Ini juga yang mendorong Encik Zainuddin Nordin, 60 tahun, untuk menjadi antara yang terawal untuk menyertainya. Melihat keadaan bapa dan Allahyarham bapa saudaranya bertambah teruk akibat demensia, bekas mantan anggota parlimen ini mahu mengambil langkah proaktif untuk mencegahnya. Kita harus memahami bagaimana kita boleh mencegah, melambatkan lagi penularan penyakit ini selagi kita boleh lakukan, menjaga kesihatan kita, menjaga kesihatan mental kita, dan juga dengan adanya pahaman yang lebih baik kita bersedia dan menyedari bahawa kita boleh melakukan sesuatu. Janganlah hanya menunggu sehingga penyakit itu lebih mendatangkan kesusahan bagi kita. Sejauh ini, Encik Zainuddin boleh bernafas lega dengan hasil ujian yang dilakukan. Beliau juga cuba jalani gaya hidup aktif secara fizikal dan mental dan menggalak masyarakat Melayu untuk turut serta dalam kajian ini. Kalau kita dapat sendiri menyumbang kepada ini, kajian ini, saya rasa baik untuk kita memberikan mereka data-data dan maklumat-maklumat yang lebih mendalam mengenai masyarakat kita, agar mereka dapat bersedia untuk meneroka kajian-kajian dengan lebih baik, mungkin dapat penawar atau ubat-ubat yang boleh digunakan di masa hadapan. Untuk mengambil bahagian dalam kajian biosis, peserta harus berusia antara 30 hingga 95 tahun berserta syarat-syarat lain. Lebih banyak maklumat tentang kajian tersebut boleh didapatkan di laman tertera.